Okey, baik. Kita akan lihat soalan ni satu persatu mengikut nombor soalan mengikut nombor soalan dan kita buat sama-sama dan bagaimana kita nak menjawab soalan ini dengan betul. Okey, jom. Kita lihat soalan nombor 1. Kita mulakan soalan nombor 1. Antara berikut yang manakah ciri negara bangsa alam Melayu? Kami ingat tak ciri negara bangsa? Okey. Ingat setiap soalan kamu kena tengok dia punya apa yang dia nak. Okey, ciri negara bangsa alam Melayu. Ciri negara bangsa alam Melayu kita tahu ada 4. Okey, iaitu ada apa? Ada wilayah pengaruh, ada rakyat, kemudian ada raja dan juga ada undang-undang, ada 4. Okey, raja, rakyat, undang-undang dan juga wilayah naungan. 4 ciri negara bangsa alam Melayu. So nombor 1 jawapannya apa? Jawapannya adalah A. Okey, nombor 1 adalah A, betul? Betul. Ingat tu ciri negara ada 4. Ini bab 1. Okey, soalan nombor 2. Okey, senarai berikut merupakan wilayah pengaruh dalam salah satu kerajaan alam Melayu, Sungai Mekong, Selatan Myanmar, Segenting Kra. Apakah kerajaan yang dikaitkan dengan wilayah tersebut? Okey, senang sahaja. Kalau kamu tengok ada Sungai Mekong, kemudian dia ada Segenting Kra kat sini, bermakna tak lain tak bukan ini adalah kerajaan apa? Yang mana satu? Yang mana satu? Siapa boleh bagi tahu? Terus tulis jawapan dekat group chat. Yang mana satu? Okey. Syamil dah jawab. Yang lain? Okey. Kalau kamu nak buat teknik tembak pun boleh iaitu kalau kita lihat Sungai Mekong di mana? Di kawasan Vietnam. Kemudian selatan Myanmar, Segenting Kra iaitu di bawah Thailand. Kalau kita lihat yang kita boleh buang. Teknik tembak, buang 2 dulu Buang 2 pilihan jawapan yang salah. Confirm yang salah ialah apa? Siam dan juga Majapahit. Why? Sebab Majapahit jauh ke Indonesia ke bawah. Siam waktu itu mana ada nama kerajaan Siam lagi? Tak ada. So tinggallah Funan dan Angkor. So yang manakah lebih baik? So kalau kamu lihat ada Sungai Mekong dan juga ada Segenting Kra, jawapan dia adalah B. Jawapan dia adalah B iaitu Funan. Ya, betul Syamil. Aiman, bukan Angkor bukan Angkor bukan Angkor tetapi Funan. Sebab apa? Sebab ada Segenting Kra dan juga ada Sungai Mekong. So ingat yang tu. Boleh Jalin dan Jolin boleh Jalin dengan Jolin boleh Boleh. Okay, good. Baik. Apa dia? Belikan kok. Tak apa. Alright, seterusnya soalan yang ketiga. Undang-undang yang diamalkan oleh kerajaan Majapahit. Yang mana satu undang-undang Majapahit? Allah, ini senang sangat. Okey, terus bagi jawapan. Nombor 3 apa dia? Nombor 3 apa dia jawapan dia? Okey. Undang-undang diamalkan oleh kerajaan Majapahit yang mana satu? Ya, okey. Ya, betul Syamil, betul Aisyah. Mustahil ada hukum kanun Majapahit. Mana ada, tak pernah dengar. Undang-undang Majapahit lagi tak pernah dengar. Undang-undang 99 Majapahit tak ada. Undang-undang 99 Perak ada. So tak ada. So jawapannya adalah A, Kutara Manawa. Bagus. Okey. Bagus Nombor 3 adalah A. Nombor 4. Okey, berkaitan dengan inskripsi Telaga Batu. Okey, mengapa inskripsi Telaga Batu dianggap penting dalam kerajaan Sriwijaya? Okey, iaitu jawapannya adalah Jolin kata Okey, kita lihat pengaruh amalan Hindu, Buddha, penaklukan surat. Okey, bukan pusat penyebaran agama Hindu dan juga jawapannya adalah ya. Ianya adalah D, persetiaan antara pemerintah dengan golongan di perintah. Bagus. Bagus Jolin, bagus Aisyah. Okey, bagus. So jawapannya adalah D Ingat bahawa Sriwijaya waktu ini tidak ada kaitan pun dengan amalan Hindu Buddha, penaklukan seluruh alam dan pusat penyebaran agama Hindu Buddha. Tak ada. Tak ada Sebab apa? Ingat Telaga Batu tu sebenarnya kita lihat batu tu macam ni. Dia siram air kat batu tu, kemudian air batu tu akan mengalir ke bawah, ada cawan dan diminta untuk pembesar minum.
Ya, betul. Sebagai tanda persetiaan. Ya, betul. Ini masih lagi bab 1. Ini semua bab 1 lagi. Okey, bab 1 warisan negara bangsa. Okey. Baik, so soalan nombor 4 adalah mungkin kita tak sempat untuk pergi ke soalan 12 Kita pergi ke 10 soalan lah setiap bab, boleh? 10 soalan setiap bab. Okey takut tak sempat nanti. Banyak soalan. Sebenarnya setiap bab ni ada 20 soalan 20 soalan. Okey. Kalau air tu warna teh tarik kena minum juga Ya, kena minum juga. Baik, 5. Antara berikut yang manakah ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu? Ini cikgu dah terangkan. Okey, ingat ciri-ciri negara bangsa ada 4. Raja, rakyat, wilayah naungan dan juga iaitu undang-undang. So ada 4. Okey, ingat Baik. So, nombor 5 jawapannya adalah raja dan juga rakyat. So jawapannya A. 5 adalah A. Nampak? Okey, perhatikan betul-betul Baik. Soalan yang ke-6. Okey, antara yang berikut manakah rakyat Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka? Yang mana? Okey. Adakah orang laut? Adakah orang Melayu? Atau adakah orang sungai? Ataupun adakah orang dagang? Yang mana satu? Okey. So yang mana satu ni? Yang mana satu? Sekejap. Ada pula. Okey, baik. Okey, yang mana satu? Orang laut confirm betul. Sebab kalau kat Melaka dulu memang ada orang laut. Yes. Satu lagi. Orang Melayu ke orang dagang? Orang Melayu ke orang dagang? Okey. So Aisyah dah jawab. Yang lain-lain, Nafi Iman, Nakib, kenapa kau tak jawab? Okey. Aisyah kata A pula. Okey. Cikgu tahu confuse sama ada 1-2 ataupun 1-4. Yang mana? Saya B. 1-4. Yang mana satu? Yang ini confirm bukanlah. Yang mana satu? Ini yang kata jawapan hampir-hampir ni Anuja. Okey. Ada orang Melayu yang masa tu? Ada ke orang Melayu? Ya, okey. Rakyat ingat yang manakah rakyat? Rakyat Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Rakyat kat situ. Ingat Aisyah, rakyat orang dagang tu rakyat ke? Orang dagang tu hanya berdagang je. Jadi jawapannya apa? Jawapannya adalah 1 dan 2. Boleh diterima tak 1 dan 2 A? Boleh diterima tak? Orang laut dan orang Melayu? Boleh terima? Okey. Boleh terima, semua confuse kan. Okey, ya, 6 adalah A. Okey, 6 adalah A. Baik. Soalan yang ke-7. Okey, bagaimanakah kemunculan sesebuah kerajaan berlaku pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Kemunculan sesebuah kerajaan berlaku pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana? Macam mana? Muncul sebuah kerajaan adalah adakah penggubalan undang-undang, atau adakah pengiktirafan wilayah naungan, atau kewujudan raja yang berdaulat, atau kemunculan golongan pembesar? Okey. Macam mana sesebuah kerajaan boleh ada, boleh exist? Okey. Kalau muncul sebuah kerajaan, why? Kerajaan datang daripada perkataan apa? Kerajaan datang daripada perkataan raja. Jadi, kalau ada raja, barulah ada kerajaan. Betul tak? Ya, betul Indina Sofia. So, jawapannya adalah C. Kewujudan raja yang berdaulat. So, itu jawapan bagi nombor 7. Okey. Take note benda ni. 8. Okey. Apakah perubahan yang berlaku terhadap sistem perubahan yang berlaku terhadap sistem pemerintahan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka selepas kedatangan Islam? Take note benda ni. Selepas kedatangan Islam, apakah perubahan sistem pemerintahan? Iaitu, adakah A. penggunaan gelaran Sultan, B. penghapusan golongan hamba, C. peluasan hubungan diplomatik, pemansuhan undang-undang adat, D. So jawapannya adalah, come on, cepat. One sekali imbas bagi. Iaitu jawapannya apa? Jawapannya adalah A, iaitu penggunaan gelaran
gelaran sultan. Dulu dipanggil raja. Datang sahaja kedatangan Islam, okey, maka menggunakan gelaran sultan. Right. Baik. Itu okey, kita dah melihat cukuplah kot. Okey, untuk soalan bab 1. Boleh kita proceed bab 2? Jangan lama-lama. Proceed bab 2 Boleh? Kita proceed bab 2 the rest yang lain-lain ni kalau kamu nak jawab boleh, tetapi cikgu akan berikan dia punya soalan tu secara print. Boleh tak? Nanti cikgu kongsikan dengan kamu. Boleh ke tak boleh? Boleh okey. Boleh ke tak boleh ni? Korang diam aja ni, kenapa ni? Kenapa? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Baik, kita pergi pada bab 2. Kita pergi pada bab 2. Jangan lama-lama sebab kelas kita tak lama. Penat sikit. Oh ya ke? Penat. Okey, baik, tak apa. Okey, kita pergi kepada soalan bab yang kedua iaitu nasionalisme. Okey, antara berikut yang manakah dapat dikaitkan dengan nombor 2 okey, bab 2, nombor 1, maksud nasionalisme. Okey, tengok bab 2. Okey, adakah perpaduan rakyat, perjuangan menentang penjajah, perasaan cinta kepada negara bangsa, dan adakah perjuangan untuk menegakkan keadilan? Which one? Yang mana satu yang berkait rapat dengan nasionalisme? Alamak, jawapan hampir-hampir lah cikgu. Senang je. Nasionalisme apa? Apa nasionalisme? Okey, jawapannya boleh tulis dalam group chat sekarang. Okey. So, okey, perjuangan menentang penjajah. Ini penting. Dan satu lagi, cinta kepada negara. Jadi 2 dan 3. So, jawapannya adalah C, 2 dan 3. Take note benda ni itu nasionalisme. Okey, perjuangan menentang penjajah dan juga cinta kepada negara. Okey. 2. Yang manakah menjelaskan maksud nasionalisme? Hampir. Okey, soalan hampir sama cuma bentuk saja yang dibezakan. Okey, apakah yang menjelaskan maksud nasionalisme? Adakah gerakan mencapai kebebasan politik, atau usaha meluaskan empayar, atau usaha mewujudkan sebuah negara yang kaya, atau usaha bebaskan diri daripada penguasaan penjajah? Ini pun senang. Okey, jawapannya apa? Okey, jawapannya adalah iaitu kalau usaha meluaskan empayar, confirm salah. Kemudian usaha mewujudkan sebuah negara yang kaya, salah. See? So jawapannya adalah 1 dan 4. So jawapannya adalah B. Nampak tak? Kalau tak faham tanya tau. Tak faham tanya. Okey, jangan diam je. Right. Soalan yang ketiga. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan idea nasionalisme, iaitu keturunan, agama, bahasa dan adat resam. Mengapa idea nasionalisme tidak sama antara negara? Adakah kerana tafsiran yang berbeza, atau adakah corak perjuangan berbeza, ataupun tahap perjuangan yang berubah, ataupun juga pengalaman sejarah yang berbeza? Yang mana satu? Okey. Kalau kita tak tahu, kita tembak. Cara tembak, kita buang 2 dulu yang mana salah. Okey, yang salah ialah of course lah tafsiran berbeza. Tak. Tafsiran nasionalisme sama. Semua sama. Okey, tentang perjuangan, semangat ciptakan negara semua kan. Okey, itu yang kita buang dulu. Satu lagi kita nak buang yang mana? A kita dah buang. Okey, mana satu lagi yang kita nak buang? Okey, adakah D, pengalaman sejarah yang berbeza? Okey. Adakah pengalaman sejarah yang berbeza? Kod. Okey. Baik. Kalau kita nak lihat, okey, iaitu kalau kita lihat idea nasionalisme ni tidak berbeza kerana apa? Kerana tafsiran yang berbeza salah, dan corak perjuangan yang berbeza itu memang betul. Tapi itu tidaklah menyebabkan idea nasionalisme itu tak sama. Tak. So ini bukan. Ini bukan. Kemudian tahap perjuangan yang berbeza, yang berubah. Tahap perjuangan berubah, macam mana tahap perjuangan tu? Ada yang kuat ke, ada yang lemah ke? Tak ada. Memang tak ada. Sebenarnya apa yang berlaku adalah D, pengalaman sejarah yang berbeza. Kenapa cikgu? Ingat lagi tak? Nasionalisme di Amerika.
kemudian nasionalisme di Britain, kemudian nasionalisme di India. Nampak tak perbezaan dia? Dan kenapa dia berbeza? Kerana kalau macam di India menentang penjajah. Kalau di Britain kerana apa? Kerana untuk menentang penguasaan raja. Betul? Penguasaan raja. Jadi di sini kalau kita lihat perbezaan tu kerana apa? Pengalaman sejarah mereka yang berbeza. Sebab India pengalaman dia dijajah. Kalau Britain dia tak dijajah. Tapi Britain dia cuba untuk menukarkan pemerintahan daripada raja monarki kepada raja yang berperlembagaan. Nampak tak? So itu dipanggil pengalaman sejarah yang berbeza. Boleh faham tak Aisyah? Boleh faham tak? Kalau di Amerika kenapa berbeza? Kerana di Amerika mereka hanya menuntut hak mereka. Menuntut hak mereka. Jadi pengalaman sejarah tu berbeza. Masing-masing mengalami sejarah yang berbeza. Sebab itu idea pun tidak sama ya. So nombor 3 adalah D. Take note benda tu. Cikgu tahu ramai yang tak faham tentang soalan ini. Okey, namun inilah dia sebenarnya idea dia. Alright. Soalan 3 dah. Soalan yang keempat, kita tengok apakah maksud nasionalisme menurut tokoh di atas, iaitu Hans Kohn. Okey. Hans Kohn kata, adakah fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa? Mungkin. Kemudian kita lihat B. Ingat dapat soalan objektif, terus baca pilihan jawapan satu-satu. B. Perjuangan menentang penjajahan melalui persatuan dan perpaduan yang kuat. Ini bukan. Okey, ini bukan. Okey, sebab persatuan dan perpaduan yang kuat ini dikatakan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani. Okey. Kesedaran dan ketegasan diri akibat ancaman terhadap kepentingan orang Melayu. Ini sudah tentulah terhadap orang Melayu. Okey, bukan ni. Dan satu gerakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan hanya kepada bangsa dan negaranya. So, kita ada A dengan D. Mana yang lebih tepat? Mana yang lebih tepat? A atau D? So, cikgu minta kepada Nakib, boleh baca, boleh jawab tak? Masa tu, A ke D? Nakib. Mungkin Samuel ataupun Dave, mungkin boleh bagi tahu cikgu yang mana satu? Hans Kohn. Okey. Baik. Okey. So, kita tahu bahawa Hans Kohn jawapannya adalah D, iaitu satu gerakan yang meletakkan kesetiaan hanya kepada bangsa dan negaranya. D kan cikgu? Senang je. Sudahlah kau kena keep. Okey. Baik. Bagus Ingat Hans Kohn, kalau kamu nak ingat, iaitu satu gerakan yang meletakkan kesetiaan hanya kepada bangsa dan negaranya sahaja. So itu adalah Hans Kohn. Okey. Baik. Soalan 5. Idea nasionalisme berikut dinyatakan oleh tokoh X. Kita hendak menzahirkan satu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri di atas kaki sendiri, mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegak dan bersatu. Ini tak lain tak bukan adalah siapa? Ini adalah siapa sebenarnya ni? Okey. Ini sudah tentu orang tempatan, iaitu orang Malaysia. Ini sudah tentu orang Malaysia. Ini sudah tentu orang Malaysia. Siapakah orangnya? Okey. Iaitu jawapannya adalah bukan Hans Kohn. Okey. Dan confirm bukan Dr. R. Sundaralingam, bukan. Either A ataupun D. Yang mana satu? Okey, beri jawapan. Beri jawapan. A atau D? Okey, baik. Okey. Aisyah Saya rasa dua-dua kot. Okey, baik. Sebenarnya yang lebih tepat sebenarnya adalah A, Dato' On Jaafar. Cikgu Fu senang. Sudahlah kau nak. Okey, 5A dan juga 6. Okey. Kita lihat 6. Yang mana menjelaskan perkembangan idea nasionalisme di barat. Yang mana menjelaskan perkembangan idea nasionalisme di barat. Okey, di barat ingat di barat tu merujuk pada Britain,
kemudian juga Amerika, dan satu lagi kat mana? Perancis. Ingat okey, Amerika, Britain dan juga Perancis. Perancis sebab mereka nak menggulingkan raja tu. Jadi apakah idea nasionalisme di barat? Adakah anti raja yang menggugat hak dan kebebasan rakyat? Macam betul. Dua, perkembangan raja berpelbagaian. Macam betul. Penentangan terhadap parlimen, dan kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing. Britain, Perancis dan juga Amerika dijajah ke? Tak kan? Tak. Perancis tak dijajah, Britain tak dijajah. Okey, oleh kuasa asing. Amerika pun tak dijajah oleh kuasa asing sebenarnya. Tidak. Jadi dua-dua ini tidak. Okey, bukan dua dan bukan tiga dan bukan empat. So jawapannya adalah 1 dan 2, iaitu A. Setuju tak? Setuju tak? Jawapan dia A? Ya. Jawapan dia A Setuju iaitu idea nasional di barat. Di barat. Ingat tu iaitu merujuk kepada Britain, Amerika dan juga Perancis. Tiga tu. Okey. Baik, soalan 7. Apakah prinsip yang ingin dinyatakan? Okey, prinsip yang ingin dinyatakan oleh John Locke. Okey, dalam karyanya The Two Treatises of Government. Ingat John Locke, ingat rakyat. Ingat John Locke, ingat rakyat. Jadi yang mana satu? Okey. Adakah A, B, C atau D? Kita kalau tak tahu, kita teknik tembak. Iaitu kita buang dua yang salah. Yang salah, paling penting yang salah ialah raja berkuasa mutlak. Itu salah lah tu. Ini salah. Okey, satu lagi yang mana salah? Okey, iaitu berkaitan dengan raja berperlembagaan. Kita boleh buang yang itu. So tinggallah A dengan B. Yang mana satu lebih baik? Atau yang mana satu yang kita nak buang? Kita nak buang yang mana ni? A atau B? A atau B yang kita nak buang? Kita nak buang. Kita nak buang A, keunggulan suara rakyat. Okey. Confirm? Okey. Baik. Sebenarnya, okey, sebaik-baiknya, kita boleh buang B, iaitu kebebasan bersuara. Tak Aisyah. Okey, sebenarnya keunggulan suara rakyat inilah yang menjadi keutamaan dalam karyanya Two Treatises of Government. Sebab apa-apa pun suara rakyat lebih penting. Okey, suara rakyat penting. So kalau tak tahu tak apa. It's okay Aisyah. Paling penting kami ingat John Locke, okey, dan prinsip yang ingin dinyatakan ialah apa-apa pun, okey, suara rakyat didahulukan. Jadi keunggulan, ketertinggian suara rakyat. Suara rakyat penting Baik. Soalan 8. Okey, revolusi keagungan atau Glorious Revolution di England merupakan perjuangan untuk apa? Perjuangan untuk apa? Revolusi keagungan. Kita baru cerita tadi. Iaitu adakah menggubal undang-undang yang baru atau menentang sistem raja berperlembagaan, atau membuat pembaharuan dalam pentadbiran kerajaan atau menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Which one is better? First impression. First impression yang mana? Boleh tuliskan korang punya first impression yang mana? Adakah A, B, C atau D untuk soalan nombor 8? Okey, boleh tulis? Okey, Aiman tulis E. Man, kau nampak ni? Aku cucuk mata kau sekarang. Mana ada E? Okey. So, Syamil dah jawab. Yang lain-lain? Okey. Okey, Nafis. Okey, dah jawab. Aiman. Okey, ingat Okey, revolusi keagungan, kita ada belajar hari itu, revolusi keagungan adalah revolusi untuk menjatuhkan raja yang tidak mengambil peduli tentang pendapat parlimen. Ingat di England, kes dia adalah seorang raja dan ada parlimen. Tapi parlimen ini, dia dah decide untuk buat sesuatu, tetapi raja, dia tak ambil peduli tentang perlembagaan dan juga parlimen itu. Menyebabkan berlakulah revolusi keagungan di mana mereka menentang raja. So raja itu larikan diri.
Okey, Raja George tu, King George tu larikan diri. Jadi ini menyebabkan maka barulah pemerintahan itu, parlimen itu naik dan menguasai kerajaan. Maknanya apa? Mengutamakan kedaulatan parlimen. Maknanya, Glorious Revolution ataupun revolusi keagungan berkaitan dengan menegakkan kedaulatan parlimen dan juga hak asasi rakyat. So jawapannya adalah D. Betul. Kalau salah bagi tahu. Kalau cikgu salah bagi tahu. Betul ke salah? Yang nombor 8. Betul ke salah? Apa diam je ni? Okey. Tak tahu. Ke tak tahu semua? Okey. Baik. Soalan nombor 8 adalah D. Betul lah tu. Ya. Okey. Baik. Soalan nombor 9. Yang terakhir. Yang terakhir ke? Okey. Yang terakhir lah. Sebab kita ada lagi 8 bab nak tengok. Baik. Nombor 9. Revolusi Amerika yang berlaku pada tahun 1776 merupakan reaksi orang Amerika menentang penjajahan British. So, mengapa revolusi tersebut tercetus? Why? Okay. So, kita tahu bahawa revolusi Amerika iaitu rakyat Amerika menentang cukai-cukai yang telah dikenakan oleh Britain, oleh British terhadap Amerika. Jadi, kita akan cari, mengapa revolusi tersebut tercetus? Untuk menegakkan kedaulatan parlimen, macam tak pernah dengar. Kemudian, memperkenalkan pelbagai cukai. British tidak melindungi hak rakyat. Mempertahankan pemerintahan autokratik. Salah. So, jawapannya adalah 2 dan 3. Betul, memperkenalkan pelbagai cukai dan British tidak melindungi hak rakyat. So, jawapannya adalah C. Betul, Aisyah? Bagus. Okay. So, jawapannya adalah C. Okay. Kita proceed pergi ke bab 3 pula. Nanti lambat. Okay. Ini contoh-contoh. Kamu boleh buat lagi soalan-soalan ni. Banyak soalan tau. Memang banyak soalan. Okay. Jadi, ini boleh dibuat sebagai latihan untuk kamu di rumah. Korang nak ke latihan ni? Latihan ni bagus sebenarnya ni. Untuk korang gunakan. Tapi tak tahulah korang nak buat ke tidak. Itu masalahnya. Boleh juga okey, baik. Tak apa. Okey. C. Okey, C pula. Bahagian 3. Okey, bab 3 konflik dunia. Okey, kita lihat nombor 1. Okey, mengapakah berlakunya peristiwa penentangan orang Melayu terhadap British sebelum sebelum Perang Dunia tercetus, sebelum Perang Dunia Pertama? Kenapa orang Melayu menentang British? Adakah kerana arahan daripada Raja-Raja Melayu? Tak mungkin. Kegagalan sistem pendidikan? Okey. Pengenalan agama Kristian? Dan campur tangan British. Okey. First impression. Berikan jawapan anda. Mana jawapannya? Okey. Terus tulis jawapan. A, B, C, D. A, B, C, D. So, Aisyah dah jawab. Syamil pun dah jawab. Okey. Bagus. Aisyah dan Syamil. Yang lain macam mana ni? Okey. Kamu malu ke nak jawab? Jawab je. Tak apa. Amal Aufa pun dah jawab. Sarah pun dah jawab. Okey, bagus. So, nombor 1 jawapan dia adalah jawapannya adalah betul, jawapannya adalah D, campur tangan British terhadap pentadbiran negara sebab itu mereka melakukan penentangan. Bagus Aisyah, Nafis dan yang lain-lain yang telah menjawab. Bagus. Soalan 2. Apakah akibat jika penduduk tempatan tidak mematuhi enactment Undang-Undang Islam 1904? Adakah didenda? Adakah dipenjara? Adakah dihukum bunuh? Ataupun adakah dibuang daerah? Antara A, B, C atau D. Okey. So, kita tahu bahawa enactment Undang-Undang Islam menyatakan bahawa apa? Bahawa semua rakyat yang ingin menyiarkan rencana berkaitan agama Islam dalam surat khabar mesti mendapat kebenaran daripada sultan. Kalau tidak akan apa? Akan dipenjara. Betul tak? Betul tak dipenjara?
Betul ke tak betul di penjara? Bukan C dihukum bunuh. Tak mungkin. Tak mungkin. Bunuh Okey. macam Bukan. Okey. Kerana apa cikgu cakap di penjara dan tidak bukan dihukum bunuh? Kerana enactment undang-undang Islam ni siapa yang buat? Yang buat adalah British. So, British dia tak buat undang-undang bunuh. Dia buat hukuman penjara. Itu sebabnya. Boleh faham, Medina? Undang-undang ini dibuat oleh British, diluluskan oleh Sultan. Jadi sebab itu undang-undang British kebanyakannya memang penjara. Berbeza dengan kalau kamu belajar tentang hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka, itu semua memang hukum bunuh. Itu semua memang hukum bunuh. Sebabnya itu bukan buatan British, tapi itu adalah undang-undang daripada kerajaan alam Melayu. Itu perbezaan dia. Right. Soalan 3. Mengapa penduduk tempatan bangun menentang British di tanah Melayu? Soalan hampir sama. Okey, tetapi ada dua pilihan jawapan yang kamu kena buat kat sini. Okey, kenapa penduduk tempatan bangun menentang British di tanah Melayu? Adakah satu, pengenalan ekonomi barat? Atau dua, mempertahankan agama Islam? Atau tiga, memastikan hak mereka terbela? Dan yang keempat, kerana pelaksanaan perundangan barat. Which one? Ini senang je ni. First impression, yang mana satu? Yang mana satu? Okey. Ada dua pilihan jawapan yang confirm salah. Okey. Penduduk tempatan, okey, bermaksud orang-orang Melayu di tanah Melayu menentang British. Why? Why? Adakah pengenalan ekonomi barat? Kalau pengenalan ekonomi barat sebenarnya menguntungkan. Jadi bukan satu. Kemudian mempertahankan agama Islam. Okey. So mempertahankan agama Islam? Tak juga. Adakah empat, pelaksanaan perundangan barat? Okey. Logik tak? Kalau penduduk tempatan menentang British kerana British melaksanakan undang-undang barat. Logik kan? Kerana British melaksanakan undang-undang barat, maka penduduk tempatan menentang. So jawapan yang betul adalah 3 dan 4, iaitu D. Okey. 3 dan 4 iaitu D. Penduduk tempatan menentang British sebab British melaksanakan perundangan British. Yang tak sesuai dengan perundangan kerajaan-kerajaan Melayu. Sebab itu mereka menentang. So nombor 3 jawapannya adalah D. Soalan yang keempat, contoh macam ni mengapakah penentangan Tok Janggut di Pasir Putih, Kelantan menimbulkan kebimbangan British? Ini masih lagi dalam bab yang ketiga. Melibatkan Sultan, atau adakah bersifat keagamaan, atau menimbulkan kesedaran, ataupun berkaitan dengan bayaran cukai. Okey, confirm kita boleh tolak, okey, iaitu D, berkaitan bayaran cukai, dan juga kita boleh letak berkaitan apa? Kita boleh tolak berkaitan A, melibatkan Sultan. So A dengan D salah. So antara B dengan C, yang mana satu? Bimbang kerana apa? Adakah bersifat keagamaan atau menimbulkan kesedaran? Which one is better? Which one is better? C menimbulkan kesedaran, is it? Adakah C? Okay. Adakah C? Aisyah kata C. Yang lain-lain? Yang lain-lain? Tak menjawab semua. Kod lah. Okey. Okey, Amal Alfa kata C. Vines kata apa? Nafis kata B. Okey. Nafi Iman dan juga Nakib? B atau C? Bersifat keagamaan atau menimbulkan kesedaran? Dia jawapannya hampir-hampir ni. Okey. Baik. Jawapan yang lebih baik antara B dengan C iaitu ianya adalah apa? Okey. C Nafi Iman, menimbulkan kesedaran. Kesedaran apa? Kata saya rasa B. Okey, baik. Soalan ni memang quite tricky sikit.
Okey. Kenapa British bimbang tentang penentangan Tok Janggut? Okey, ceritanya sebab apa tahu? Sebab Tok Janggut okey menerima pengaruh daripada siapa? Daripada Turki Uthmaniyah. Ingat lagi tak? Turki Uthmaniyah. Dan Turki Uthmaniyah terbabit dalam Perang Dunia Pertama, First World War, iaitu Turki Uthmaniyah telah join Jerman, betul? Dan Jerman adalah menentang Britain. Betul? Okey, nampak tak? Jadi Turki Uthmaniyah ini okey dianggap sebagai pelindung kepada agama. Jadi di sini British bimbang kalau katakan Tok Janggut okey penentangan Tok Janggut ni berlaku, maka ini akan menyebabkan berlakunya okey semangat keagamaan untuk menentang Britain. Jadi satu punca utama kenapa British menentang Tok Janggut adalah kerana ianya bersifat keagamaan. Okey, yang mana Tok Janggut ini dikhawatiri dipengaruhi oleh Turki Uthmaniyah untuk menentang Britain. Boleh faham? Boleh faham? Kan? Semua macam confused je. Benda ni boleh faham ke tak boleh faham ni? Okey. Faham okey, ya betul. Venus betul. Okey, kerana Tok Janggut menentang British kerana apa? Semangat jihad. Ingat semangat jihad. So jihad itu juga yang telah Turki Uthmaniyah bagi tahu kepada semua orang-orang Islam di Asia Tenggara semua supaya bangun menentang penjajah, dan ini semua adalah semangat jihad. So itu adalah bersifat keagamaan. Ingat bersifat keagamaan. Okey? Baik. Itu soalan yang keempat. Okey, kemudian cikgu tak nak ambil soalan nombor 4, soalan short topik ni yang lama-lama. Cikgu nak ambil soalan yang bahagian okey. Kita ambil bahagian soalan nombor 17 lah. Okey, berkaitan dengan Perang Dunia yang kedua ni, berkaitan Jepun. Okey, raja berikut berkaitan dengan matlamat dasar luar Jepun di Asia Timur. Korea, China, Manchuria, Orde Baharu Asia. Apakah yang hendak dicapai oleh Jepun melalui Orde Baharu Asia? Iaitu kawasan kesemakmuran bersama Asia. Okey, kesemakmuran Asia, rantau Asia. Yang mana satu? Apa yang hendak dicapai oleh Jepun bila dia nak satukan Korea, China, Manchuria, kemudian Asia Tenggara? Sebenarnya untuk apa? Untuk apa sebenarnya Jepun menjajah tanah Melayu, tak menjajah Korea, China, Manchuria? Okey, baik. Sebenarnya adalah untuk mereka nak dapatkan apa? Ingat tak? Dia nak dapatkan biji timah, nak dapatkan bahan mentah untuk dibawa pulang ke Jepun. Itu sebenarnya Jepun datang ke tanah Melayu dan Korea, China, Manchuria untuk mengukuhkan ekonomi. Ya, betul. Jawapannya adalah A. Bagus Aisyah. Okey, 17A. Good. Okey. Baik. Kalau yang tak setuju bagi tahu 18. Mengapakah Jepun melancarkan dasar Orde Baharu Asia? Lebih kurang je soalan dia. Why? Macam tadi kita cakap ekonomi kan. So untuk mewujudkan kebebasan ekonomi, okey. Menentang imperialisme barat, mungkin. Memperbesarkan saiz ketenteraan, menjalin hubungan politik dengan Britain. Ini langsunglah tak ada. Betul? So yang mana satu? Yang mana satu? Jawapan dia. Ya, yang lain-lain boleh tulis. Syamil dah bagi. Yang lain-lain? Okey, see. Okey. Aisyah, ingat ni Jepun tau. Kalau yang membesarkan saiz ketenteraan, negara apa yang membesarkan saiz ketenteraan? Negara apa yang membesarkan saiz ketenteraan? Negara apa? Jepun ke? Jepun ke yang besarkan saiz ketenteraan? Jepun ke? Bukan Jepun.
Yang membesarkan saiz ketenteraan ialah Jerman. Jerman bukan Jepun. Jadi, okey, yang nombor 3 tu bukan. So jawapan yang betul ialah mewujudkan kebebasan ekonomi dan menentang imperialisme barat. Kalau kamu tak tahu, imperialisme tu maknanya penjajahan barat. So maknanya menentang penjajahan barat. Memang betul pun. So jawapan dia adalah 1 dan 2A. Okey, bagus. Bagus Wan Irfan. Okey. Dan 19. Okey, kuasa bersekutu telah menghalang Jepun daripada telah menghalang Jepun daripada memperoleh bahan mentah dengan mengenakan sekatan ekonomi. Mengapa kuasa bersekutu mengenakan tindakan tersebut? Adakah A, lemahkan pengaruh, B, mengubah corak pentadbiran, C, menyekat perkembangan ketenteraan, atau D, untuk mengalahkan Jepun dalam peperangan? Yang mana satu? Okey. Okey. Ya. Adakah A, B, C atau D? Okey, mengenakan sekatan ekonomi terhadap Jepun. Adakah untuk melemahkan pengaruh? Mengubah corak pentadbiran? No. Menyekat perkembangan ketenteraan? Mungkin. Mengalahkan Jepun dalam peperangan? No. Okey. No. So di antara A dengan C, yang mana satu? A tak pun C. Okey. So ini adalah untuk apa? Adakah untuk melemahkan pengaruh? Okey. Tengok balik ayat tu, pengaruh saja tak cukup sebenarnya. Okey, sebab Jepun pada waktu itu telah menjalankan penaklukan ke atas China, ke atas Manchuria. Jadi bukan untuk melemahkan pengaruh tapi untuk menyekat ketenteraan Jepun. So jawapannya adalah C, menyekat perkembangan ketenteraan Jepun. Yes, jawapannya adalah C. Betul. Irina Sofia. Dan 20, soalan senang sikit. Mengapa Jepun melancarkan serangan tentera terhadap Pearl Harbor? Why? Adakah menyekat dasar monopoli Britain? Menguasai kekayaan bahan mentah? Menghalang Perang Dunia Kedua tercetus? Atau melumpuhkan armada laut Amerika Syarikat? Ini jawapan first impression. Okey, first impression kamu apa? Soalan 20. Kalau tak tahu juga ni tak boleh lah ni. Soalan 20. First impression kamu adalah Syamil bagus. Yang lain-lain bagi. First impression kamu soalan 20 apa? Okey. Kenapa Jepun melancarkan serangan tentera terhadap Pearl Harbor? Kenapa dia orang serang Pearl Harbor Okey. Nafi dah bagi. Nakib. Okey. Wan Irfan bagus. Okey. Baik. Nakib. Pearl Harbor ada apa? Pearl Harbor cuma ada pangkalan tentera. Pangkalan tentera laut Amerika Syarikat. So kenapa Jepun serang? Untuk melumpuhkan armada laut Amerika Syarikat. Ada T-Life cikgu, ada Pearl. Kau nampak ni. Okay. Pearl Harbor, ada T-Life, ada Pearl. Kan? Capuk garang. Dah lama tak minum T-Life. Besok minum T-Life. Okay. Baik. So 20 adalah D. Okay, setuju Setuju? Okey, 20D. Okey, cukup. Soalan bab 3 cukup, tak payah banyak-banyak. Kita nak pergi kepada soalan bab yang keempat. Banyak soalan ambil kau. Soalan bab ni, konflik dunia ni. Okey, sampai 40 soalan. Kalau Pearl Harbor ada Pearl, Tanah Merah kena adalah Tanah Merah. Okey. Bolehlah Wan Irfan, bolehlah. Okey, kita terima seadanya. Kan? Nak juga engkau ni kan? Okey. Baik. Bab 4. Okey. Tanah Melayu ada Melayu. Itu memang betul. Itu memang betul. Okey, kita lihat di sini. Okey, soalan nombor 1. Okey, jadual berikut berkaitan dengan sistem pentadbiran British BMA. Kenapa sistem tersebut diperkenalkan? Adalah untuk apa? Kita tahu ada 2 kan?
Ada dua punca kenapa BMA diperkenalkan. Adakah A, mengawal keselamatan pemimpin? B, memulihkan kepercayaan rakyat? C, menentang penyerahan Sarawak? Ataupun D, melatih rakyat tempatan menjadi tentera? Mengarut betul. Ini mengarut, tak ada. Ini E. jawapannya adalah B, memulihkan kepercayaan rakyat. Okey. Soalan nombor 1 B. Soalan 2, keamanan dan kestabilan tanah Melayu terjejas selepas Perang Dunia Kedua. Mengapa keadaan tersebut berlaku? Kerana ada apa? Ada kongsi gelap ke? Ada kegiatan jenayah? Atau ada perebutan kuasa? Atau gerakan anti-British? Garu sekejap. Gerakan anti-British mana ada? Kan? So, yang mana lagi kamu nak buang? Yang mana kamu nak buang? 1, 2 atau 3? Yang mana satu kamu nak buang? Okey. Yang nombor 2, kegiatan jenayah. Okey. Jadi 1 dan 3 lah. Macam tu. Mana ada jawapan 1 dan 3? Okey. B, C, D buang. B, C, D buang. Okey, baik. So, okey. A lah. Okey, baik. Sebenarnya, berlaku tak perebutan kuasa? Berlaku tak perebutan kuasa ini? Okey, selepas Perang Dunia Kedua di Tanah Melayu? Yang dikatakan selepas Perang Dunia Kedua tu di Tanah Melayu tu, iaitu selepas Jepun kalah. Jepun kalah, maknanya Perang Dunia, okey, tamat. Jepun balik. So, tak ada sesiapa yang memerintah untuk selama 2 minggu tu. Jadi, ada tak berebut kuasa? Komunis dengan British ada berebut kuasa kan? Ada ke? Ada tak ada. Tak ada. Sebenarnya, bila Jepun balik, okey, komunis keluar daripada hutan for 14 hari, 2 minggu, 14 hari, okey, komunis telah menguasai negara kita dengan masuk kepada pejabat-pejabat pentadbiran, kemudian mereka mentadbir, mereka memburu orang-orang yang telah bekerjasama dengan Jepun dulu, bunuh mereka. So itu, okey, selama 2 minggu. Tetapi kenapa 2 minggu? Selepas 2 minggu itu, British datang dengan BMA. So bila BMA datang, komunis semua cabut, lari. Komunis lari. So BMA ni, diorang pergi cari komunis, dia kata apa? Pulangkan balik senjata-senjata yang aku bagi dulu untuk menentang Jepun. Pulangkan balik. So ada separuh yang pulangkan senjata. Ada separuh lagi tak pulangkan. So ada tak berlaku perebutan kuasa? Mana ada? Tak ada. Jadi kenapa pada zaman itu berlakunya keadaan keamanan dan kestabilan terjejas itu? Kerana pada waktu itulah ada kongsi gelap dan juga ada kegiatan jenayah yang banyak berlaku. Kerana tak ada pentadbiran. So, berlakulah kongsi gelap dan juga kegiatan jenayah. So, jawapannya adalah A, 1 dan 2. Nampak tak? Okey. So, di sini, pertimbangan kamu penting. Baik. So, soalan nombor 2 adalah A. Soalan nombor 3. Pentadbiran British Military Administration, BMA, diletakkan di bawah arahan siapa? Kalau daripada nama-nama ini, kamu boleh buang 2 dulu. Kalau kamu tak tahu, kamu boleh buang 2 dulu. Kita boleh buang siapa? Sir Harold McMichael. Harold McMichael kan Malaya Union. Lambat lagi. Kenapa tiba-tiba muncul kat sini? Lambat lagi, tak ada. Okey, kemudian Frank Swettenham, kamu boleh buang juga. Okey, boleh buang juga. So, tinggallah A dengan B. Yang mana satu? H.C. Millen ke ataupun Lord Mountbatten? Okey, baik. Jawapan sebenarnya adalah ada yang menyatakan jawapannya adalah Lord Mountbatten. Dia yang mengetuai pentadbiran BMA di bawah arahan Lord Mountbatten. Dialah yang mengetuai pentadbiran ini. Bukan H.C. Millen. Boleh faham This is how kamu tembak lah. Kan? Baik.
Soalan seterusnya. 4. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan BMA, peranan BMA. BMA berusaha untuk membubarkan sebuah pertubuhan semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Apakah pertubuhan tersebut? Lah, baru je sebut tadi. Pasukan apa? Pasukan apa? Okey, sebuah pertubuhan. Nak membubarkan sebuah pertubuhan. Pertubuhan apa? Adakah PKM? Adakah PETA? Adakah MPAJA? Ataupun Force 136? Jawapannya adalah, ingat lagi tak? British memberi senjata, ubat-ubatan dan juga bantuan tentera kepada siapa? Kepada MPAJA. Maka British selepas pendudukan Jepun, dia nak cuba bubarkan MPAJA dengan cara pulangkan balik senjata. So, 4 adalah C. Right. Soalan 5. BMA gagal. Okey, BMA gagal dilaksanakan Tanah Melayu. Apakah pengajaran daripada peristiwa tersebut? Iaitu peristiwa BMA gagal dilaksanakan Tanah Melayu. Kerana apa? Pengajarannya adalah, adakah perlu bersikap waspada atau perlu bertolak ansur dengan penjajah? Okey, ini tak mungkinlah. Kemudian mengharapkan bantuan asing. Ini pun tak mungkinlah. Okey, dan adakah menguasai hubungan diplomatik? Mana satu lebih baik? A atau D? Pengajarannya. Yang mana satu? A atau D? A atau D? Soalan nombor 5. Ya, jawapannya adalah semua diam je. Tahu ke tak tahu ni? Dapat ke tak dapat ni? Yang mana satu? D code A. Yang mana satu? Ingat dia tanya tentang nilai-nilai. Okey, nilai pengajaran. Pengajaran daripada peristiwa ini. Ya, pengajarannya adalah A, Aisyah, iaitu kita mestilah bersikap waspada terhadap penjajah. Okey. So kita tak boleh kita kena waspada ni maknanya berhati-hati. Okey, be careful dengan kuasa-kuasa barat yang datang ke tanah Melayu. So nombor 5 adalah A. Baik. Soalan yang ke-6. Okey. Maklumat berikut berkaitan dengan pentadbiran British di tanah Melayu. Majlis Raja-Raja dibentuk, prinsip kerakyatan sama rata, pesuruhjaya negeri di setiap negeri. Apakah sistem pentadbiran ini? Okey, jawapannya adalah, first impression kamu apa? Okey, bila ada Majlis Raja-Raja, kerakyatan sama rata, pesuruhjaya negeri di setiap negeri. Ini hint. Ini hint menunjukkan bahawa jawapannya apa? Jawapannya adalah, ya, ini adalah merujuk pada Malayan Union. Jawapannya adalah A. Why? Sebab, hanya pada waktu Malayan Union sahajalah, raja-raja tak jadi raja di negeri. Setiap negeri akan ditadbir oleh pesuruhjaya negeri. Masa bila? Malayan Union sahaja. Waktu-waktu lain semua raja-raja berkuasa di negeri masing-masing, kan? Waktu Malayan Union sahajalah pesuruhjaya negeri mentadbir setiap negeri. So jawapannya adalah A, Malayan Union. Bagus Aisyah. Dan 7. Malayan Union diketuai oleh seorang pemimpin yang dilantik oleh Raja England. Siapakah pemimpin Malayan Union? Adakah Residen, Gubernur British, Penasihat British atau Pesuruhjaya Negeri? Yang mana satu? A, B, C, D. Samuel dan juga yang lain-lain. Okey. Samuel dan juga mungkin Aisyah, Nakib, Nafiman. Yang mana satu? Jawapannya A, B, C atau D? Apa yang betul? Apa yang betulnya Nakib? Betul. Apa yang betul? Okey. Ingat Malayan Union, itulah cikgu betul. Banyaklah kau Arusha.
Okey, Malayan Union sebenarnya ditadbir oleh Gubernur British, iaitu Gubernur Malayan Union. Jawapannya adalah B. Okey. Okey. Macam penat. Tengok satu-satu soalan objektif. Penatnya. Penat ke? Kan? Krem otak. Soalan boleh tahan. Ingat lagi mencabar soalan itu lagi bagus. Lagi mencabar soalan-soalan itu lagi bagus. Supaya kamu terdedah dengan bentuk-bentuk soalan ini. Dan nanti kalau kamu jumpa kat dalam peperiksaan, soalan ini aku pernah jawab ni. Aku tahu jawapan ni, aku dah jawab soalan ni. Kan jadi senang. Perbezaan soalan senang atau soalan susah ialah soalan susah kamu tak pernah jumpa. Okey, dalam latihan ke kat mana-mana kamu tak pernah jumpa. Itu soalan susah. Tapi kalau soalan tu jadi senang bila aku pernah jumpa lah soalan ni. Pernah jumpa. Itu yang buat soalan tu senang. Faham? Bayangkan kalau masa peperiksaan kamu nanti 40 soalan, 40 soalan kamu tengok, soalan ni aku pernah jumpa. Soalan ni pun aku pernah buat ni. Ini pun aku pernah buat ni. Bayangkan kalau semua kamu pernah buat. Mesti kamu akan kata apa? Senang je ni. Sebab kamu pernah buat. Itu kata kunci bagaimana untuk kamu. Mesti rasa bangga. Aku boleh ni. Happy. Tak jawab lagi. Tengok soalan. Aku pernah buat ni. Happy kamu. Sebab pernah buat. Dan ia akan jadi senang. Ia akan jadi senang. Boleh faham okey. Sanggup untuk kita pergi kepada, kita sempat cuma 5 bab saja. Kita pergi kepada bab yang kelima. Bab kelima iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Ataupun adakah kamu ada sebarang soalan nak tanya? Ada nak tanya apa-apa tak? Nak tanya mana-mana yang tak faham? Anyone? Ada apa-apa nak tanya yang tak faham? Jelin, Jolin, Edina Sofia, Aiman, Haziq, Dave. Okey. So, apa yang kamu perlukan lagi daripada cikgu untuk kamu bersedia menjawab peperiksaan ni? Soalan tu pening sikit. Okey. Baik. Dia sebenarnya keyakinan dia. Okey. Dia sebenarnya begini. Setiap soalan cikgu masa saya perlukan cikgu masa exam. Okey. Aduh yai. Dia sebenarnya begini. Kalau kamu nak jawab soalan objektif, berikan tumpuan yang penuh. Okey, tumpuan yang penuh kepada setiap soalan. Jangan nak cepat-cepat. Itu satu. Jangan nak rushing. No. Okey, jangan nak rushing. Tetapi beri tumpuan, fokus kepada satu-satu. Contohnya okey, soalan bab 5 ni. Okey, kita ambillah soalan nombor 9. Okey. So, beri tumpuan. Jangan fikir pasal nak makan ke, pasal power aku ke, awet aku ke, ataupun aku tak belajar lagi, aku tak yakin lah. No. Okay, no. Jangan fikir kamu tak yakin. Kamu dapat je soalan, terus fokus. Fokus dengan baca betul-betul. Itu cara fokus. Tinggal saja. Banyaklah kau nafi. Okay. Contoh soalan mengapakah konsep Persekutuan Tanah Melayu turut disokong oleh pentadbir British Tanah Melayu? Kalau kamu baca, apa soalan ni nak ni? Tapi kamu lihat balik dengan cara apa? Gunakan pen yang ada. Iaitu kamu tengok soalan kata kunci. Mengapa konsep Persekutuan Tanah Melayu ataupun kenapa PTM ini disokong oleh pentadbir British? Bila kamu underline dan bulatkan, baru kamu jelas nampak. Soalan ni nak, kenapa PTM tu, pentadbir British pun sokong. Kalau kamu tak underline kan ataupun tak sketch, tak bulat, kamu nampak macam soalan tu blur tau. Macam soalan tu macam ni. Macam ni. Apa konsep? Dia nak apa ni? Kamu tak jelas.
Nampak tak? Pentingnya untuk kamu bulatkan dan underlinekan kata kunci. Penting. Walaupun kertas soalan, kamu conteng je. Sebab itu cikgu suka untuk kamu bulatkan. Mengapa konsep PTM ini disokong oleh pentadbir British. Baru nampak. Kenapa menggalakkan kemajuan ekonomi. Jangan buat cepat-cepat kesimpulan satu-satu. Kemudian mewujudkan keamanan dan kestabilan. Menghormati tuntutan Raja-Raja Melayu. Tuntutan Raja-Raja Melayu. Menjadikan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Menjadikan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Baik, daripada situ baru kamu tengok balik. Menggalakkan kemajuan ekonomi. Tanah Melayu bila dibentuk akan menggalakkan kemajuan ekonomi. Apa kena mengena ekonomi dengan Persekutuan Tanah Melayu ni? So, buang. Mewujudkan keamanan dan kestabilan. Apa? Tanah Melayu sebelum diwujudkan, masa Melayu Union tu tak aman ke? Aman juga kan? Aman dan stabil kan? So, kamu lihat balik nombor 3. Menghormati tuntutan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu menuntut. Ada tak dalam Tanah Melayu? Persekutuan Melayu? Ada. Raja-Raja Melayu kan dia tak suka Melayu Union. So dia nak Raja-Raja Melayu menuntut PTM. So tuntutan Raja-Raja Melayu ni betul. Dan yang keempat, menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Kerana apa? PTM ini kan kita kena ingat tentang satu perkataan iaitu dasar apa? Dekolonisasi. Dekolonisasi. Iaitu melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. So, memang betul lah J-nya adalah sediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. So, jawapannya adalah 3 dan 4D. Macam tu. Nampak tak? Boleh nampak tak? Pertimbangan yang kamu kena buat. Biasanya, 40 soalan diberi masa 1 jam. Betul? 40 soalan diberi masa 1 jam. Bermakna, satu soalan bersamaan 1 minit 25 saat. Satu soalan bersamaan 1 minit 25 saat. Cukup tak agaknya? Cukup. Sebab kamu baca satu-satu, kemudian kamu pertimbangkan satu-satu. Cukup kan? 40 soalan untuk 1 jam. Bermakna satu soalan bersamaan 1 jam 25 minit. Cukup. So, jangan rushing. Satu-satu. Satu-satu ya. Begitu juga macam soalan nombor 10. Senarai berikut menunjukkan pegawai tinggi British yang berkhidmat di Tanah Melayu. Nampak tak? Bila kamu baca, senarai berikut, ni pegawai tinggi British, pegawai tinggi British. Edward Gen, Malcolm MacDonald, Sir Ralph Horn. So soalan dia, apakah peranan mereka, fungsi mereka sehingga terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu? Yang ini kita tahulah. Ini semua pegawai British, apa fungsi dia? Adakah menentang pelaksanaan Malayan Union? Adakah merangka perjanjian Persekutuan Melayu? Bukan merangka perjanjian Persekutuan Melayu tu ada 3 sahaja ke? Iaitu daripada wakil Raja-Raja Melayu, wakil UMNO dan juga wakil pegawai British. Mungkin juga C, menyokong pembentukan Persekutuan Melayu. Dan D, mencadangkan penglibatan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran pusat. Alamak cikgu, jawapan ni macam hampir-hampir sama je, macam betul je semua. So cara dia, buang 2 pilihan jawapan yang kamu rasa memang salah. So ataupun tak ada kaitan. So kalau kamu lihat, yang peranan mereka baca balik peranan mereka sehingga terbentuknya PTM. Peranan mereka apa? Menentang pelaksanaan Melayu Union. Hello. Apa Sir Edward Gen ni siapa? Bukan Sir Edward Gen ni Governor Melayu Union yang pertama ke? Takkan dia pun sendiri menentang pelaksanaan Melayu Union? Kan?
Jadi kita boleh buang yang itu. Kemudian B, adakah mereka ini yang merangka Perjanjian Persatuan Melayu? Adakah mereka merangka Perjanjian Persatuan Melayu? Okey. Tidak. Adakah C, menyokong pembentukan Persekutuan Melayu? Mungkin. Atau D, mencadangkan penglibatan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran pusat. Okey, jawapan mana? C atau D? C atau D? Okey, boleh tuliskan jawapan dia dekat grup chat. C atau D? Menyokong pembentukan Persekutuan Melayu atau mencadangkan penglibatan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran pusat? Venus, Samuel, Dave. Okey. Syamil. Okey, yang lain-lain? Direct message. Bagus. Okey. Baik. So, jawapan dia, mereka ini okey adalah pegawai-pegawai tinggi British dulu Jadi mereka inilah apa yang mereka buat, iaitu mereka mencadangkan penglibatan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran pusat. Mencadangkan penglibatan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran pusat. So ini adalah okey bagaimana cara untuk kamu menjawab soalan okey peperiksaan. Ada soalan?